Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Yang di-Pertuan Negeri Melaka dan isteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Kemboja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam Yang di-Pertua Negeri Melaka dan isteri yang amat berbahagia Tuan Puan Dato' Wira Dr. Hajah Hasma binti Haji Abdul Rahman yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Assalamualaikum. Salam dulu. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Selesai majlis menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, kemudian berangkat bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka dan isteri bagi menghadiri Majlis Santap Tengah Hari. Majlis Santap Tengah Hari dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dari Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pria Ban Samdech Pria Bronem Norodom Sihamoni Raja Kemboja dan Tuan Terutama Samdech Moka Bovo Tipade Humanin, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan Rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-70 negara tersebut. Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertuan Negeri Melaka dan isteri yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah binti Haji Abdul Rahman petang tadi mengadakan lawatan ke Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran alat-alat kebesaran diraja dalam Istiadat Perpuspaan dan Pameran Diraja antara menjadi tumpuan lawatan. 3 objektif utama Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027 dikongsikan pada Persidangan Agung UNESCO kali ke-42. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama kami. Perpaduan dalam hidup bermasyarakat dapat dipupuk melalui penduduk mukim dan kampung yang lazimnya mengamalkan sikap saling menghormati, bekerjasama, bantu-membantu dan tidak camah mata dalam memeduli kesejahteraan rakyat dan penduduk masing-masing. Saranan tersebut disuarakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-39. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman juga menyarankan sebagai rakyat perlu bersama-sama berganding bahu dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memelihara kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman negara tanpa mengira kedudukan, latar belakang bangsa dan agama. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Ini adalah untuk memastikan keamanan yang dinikmati selama ini dapat dikekalkan melalui perpaduan, saling hormat-menghormati, bertoleransi di kalangan masyarakat, serta berpegang teguh kepada falsafah negara iaitu Melayu Islam Beraja. 504 orang menerima sijil taraf kerakyatan atas limpah kurnia perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Saya menjunjung kasihlah, terima kasihlah setelah sekian lama menunggu, tapi hari ini baru terdapatkan, jadi bersyukurlah. Alhamdulillah, ini satu perasaan yang payahkan diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Pasal daripada damit lagi, kami memang hamba lahir di sini. Menjunjung kasih ke Bawah Duli atas perniagaan kerajaan kepada anak saya. Bersyukur dan gembiralah beberapa tahun menunggu kan untuk mendapatkan kerajaan ini. Negara Brunei Darussalam tetap komited dalam mencapai matlamat pembangunan mapan SDG 4 dengan menyediakan pendidikan berkualiti dan holistik untuk semua. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Pendidikan semasa menghadiri perdebatan dasar umum Persidangan Agung Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO kali ke-42. Persidangan berlangsung di Republik Perancis. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh selaku pengurusi Suruhanjaya Kebangsaan Brunei Darussalam bagi UNESCO juga mengongsikan 3 objektif utama Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023 hingga 2027. Menteri Pendidikan turut menghadiri segmen peringkat tinggi dan dialog Menteri Peringkat Tinggi mengenai pendidikan untuk keamanan.
Persidangan agung dihadiri oleh wakil dari 194 negara ahli serta ahli bersekutu, pemerhati, organisasi antara kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Persidangan diadakan untuk membincangkan dan menilai dasar, aktiviti dan bajet organisasi serta pemilihan ahli lembaga eksekutif. Juga menyertai Puan Yang Terutama Datin Paduka Hajah Rakia binti Haji Abdul Lamid alias Hamid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Perancis dan Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke UNESCO. Pada tahun ini, UNESCO juga menganjurkan Forum Belia UNESCO ke-13 sebagai memberikan peluang kepada para belia untuk terlibat dalam perbincangan serta berkongsi cadangan dan penyelesaian mengenai kesan sosial perubahan iklim. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Awangku Muhammad Adam bin Pengiran Haji Ahmad, mahasiswa dari Universiti Brunei Darussalam UBD. Kedutaan Amerika Syarikat di Brunei Darussalam semalam menganjurkan pameran Art in Embassies dengan tema Oceans and Coastlines We Share. Pameran diadakan di kediaman rasmi Duta Amerika Syarikat di Jalan Tunku. Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini, dalam ucapannya menggariskan Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam berkongsi kepentingan bersama dalam pemeliharaan maritim. Karya-karya seni yang dipamerkan berkisar mengenai air dan pinggir pantai. Festival juara-juara aktiviti kesenian bagi sekolah-sekolah rendah, menengah dan maktab-maktab senegara tahun 2023 mendedahkan generasi muda kepada kesenian dan kebudayaan Brunei yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja. Majlis penyampaian hadiah kepada para juara bagi pertandingan-pertandingan tersebut berlangsung petang tadi di sebuah pusat membeli belah di Gadong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setia Usaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, festival merupakan sebagai penghargaan dan meraihkan para pemenang pertandingan-pertandingan berbentuk kesenian dan kebudayaan, antaranya tarian Brunei asli, kuling tangan, bermukun dan koyan lagu kanak-kanak Brunei. Negara-negara ahli ASEAN berusaha mengukuhkan dan mempertingkatkan kapasiti dalam pengurusan dan pemulihan tanah gambut secara mampan. Dalam bengkel serantau bertajuk Introducing Peatland Ecosystems and Sustainable Management for Southern ASEAN Member States, para peserta membincangkan beberapa tajuk utama, antaranya Peatland Policy and Governance dan Water Management di Peatland. Bengkel selama 3 hari itu diadakan di sebuah hotel di Gadong. Hadir Awang Haji Rini Sofian bin Haji Osman, Pemangku Timbalan Pengarah Perhutanan, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bengkel dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan dengan kerjasama Agensi Jerman bagi Kerjasama Antarabangsa GIZ. 41 peserta menyertai bengkel tersebut terdiri daripada agensi-agensi berkepentingan dalam bidang pengurusan hutan paya gambut. Bengkel turut dihadiri oleh perwakilan daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Para peserta juga dibawa ke kawasan hutan paya gambut Jalan Padas di daerah Belait untuk melawat tapak projek pemulihan hutan Jabatan Perhutanan serta membuat aktiviti penanaman 40 anak pokok dalam kawasan hutan paya gambut. Lebih 200 kg sampah berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan pantai pagi tadi di Pantai Jerodong. 80 orang termasuk para pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab dan Sekolah Menengah Awang Semaun menyertainya. Sampah yang dikumpulkan akan diserahkan bagi tujuan kitar semula. Dianjurkan oleh Beach Bunch, kempen kebersihan tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan alam sekitar.
Keputusan pengambilan HIKAS 2023 pusingan kedua untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2023-2024 dikeluarkan hari ini. Para pemohon bolehlah mengakses akaun HIKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HIKAS. Pemohon yang berjaya akan menerima surat tawaran yang dikeluarkan oleh IPTA yang berkenaan. Pengesahan bagi penerimaan tawaran hendaklah dibuat selewat-lewatnya hari Jumaat 24 November sebelum pukul 4 petang. Manakala pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan dan berhasrat untuk membuat rayuan hendaklah menghadapkan surat rayuan dan dokumen yang berkenaan tidak lewat hari Selasa 14 November sebelum pukul 4 petang. Dan disarankan untuk memohon ke program yang berlainan daripada yang pernah dipohonkan sebelumnya. Surat rayuan dan dokumen tersebut bolehlah dihadapkan ke institusi-institusi berkenaan. Jalan raya di Simpang 207 dan Simpang 217, Jalan Tunku Kampung Katong Gadong akan ditutup sementara pada hari Sabtu 11 November. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan jambatan. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan jalan lencongan yang disediakan dan dinasihatkan untuk berhati-hati di kawasan berkenaan. Kempen Liga Futsal Brunei 2023 diteruskan lagi semalam di Kompleks Sukan JKR Brakas bagi perlawanan terakhir Liga. GGISC melengkapkan saingan Liga di kedudukan ke-8 selepas menang ke atas BIBD SRC 6-4. Manakala RB Syam tewas kepada DDTFT 2-3. GGISC Futsal membuka jaringan seawal minit pertama. Selang 2 minit kemudian, kedudukan berubah. Gol kedua GGISC dilakukan pada minit ke-6 namun berjaya dipintas BIBD. GGISC berjaya menambah 3 lagi gol sebelum BIBD SRC berjaya mencetak gol keempat. Keputusan akhir GGISC 6, BIBD SRC 4. Sementara dalam perlawanan lain, Arbisha mencetak gol pendahuluan seawal minit ketiga. Namun kedudukan berubah setelah DDTFT mencatatkan gol penyamaan pada minit ke-24. Ini diikuti dengan gol kedua DDTFT pada minit ke-32. Arbisha FC cuba merapatkan kedudukan dengan gol kedua, namun perlawanan lebih memihak kepada DDTFT.